Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar tentang bab 2 kimia tingkatan 4 iaitu jirim dan struktur atom. Para pelajar diminta bersedia dan catat isi-isi penting. Kalau ada apa-apa soalan boleh tuliskan di bahagian komen. Mari kita mulakan. Di akhir video ini, para pelajar akan mengetahui konsep asas jirim, perkembangan model atom, struktur atom dan juga isotop dan penggunaannya. Apakah yang dimaksudkan dengan jirim? Okey, mari kita imbas kembali. Jirim ialah sesuatu yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Jirim juga terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit. Jirim boleh wujud dalam 3 keadaan iaitu pepejal, cecair dan juga gas. Jadi itulah keadaan-keadaan jirim yang terdapat di sekeliling kita. Contoh bagi pepejal ialah aiskrim. Untuk cecair kita ada air teh. Ini untuk gas. Perubahan keadaan jirim. Jirim berubah bentuk bila berlaku proses pemanasan dan penyejukan. Proses perubahan bentuk ini ialah disebabkan penyerapan haba atau pembebasan haba ke persekitaran oleh jirim. Teori kinetik jirim digunakan untuk menerangkan perubahan keadaan jirim. Bagi proses penukaran pepejal kepada cecair dikenali sebagai proses peleburan dan proses penukaran cecair kepada pepejal pula ialah proses pembekuan. Manakala bagi proses cecair kepada gas ialah proses pendidihan ataupun penyejatan. Dan proses daripada gas ke cecair ialah proses kondensasi. Untuk proses penukaran pepejal terus kepada gas ialah proses pemejalwapan dan penukaran gas ke pepejal ialah proses pengendapan. Untuk pengetahuan para pelajar, ini merupakan pengelasan jirim dan pada video kali ini kita akan tertumpu kepada unsur iaitu atom. Cuba para pelajar bayangkan kita zoom in ke dalam sebatang pen. Dan pen ini terdiri daripada zarah-zarah karbon dan unsur-unsur lain. Dan kalau kita zoom in karbon atom, kita boleh menemui di dalamnya iaitu nukleus. Selamat datang ke misi You Can Do It. Kehadiran anda sedang diakses. Semoga berjaya. Hari ini saya memperkenalkan Miss Cam, pembantu anda untuk misi hari ini. Selamat pagi, pelajar. Misi untuk hari ini adalah misi kamu untuk hari ini adalah untuk mengembara dan mengenali sejarah perkembangan model atom. Di akhir misi, sila jawab soalan yang diberikan. Sila laporkan diri selepas selesai menjalankan misi di ruangan komen di bawah. Sebelum itu, sila pastikan kelengkapan anda telah lengkap sebelum memulakan misi. Antaranya adalah minda yang cerdas, buku nota dan pen. Tips untuk berjaya bagi misi ini adalah fokus, baca, fahamkan, cari kata kunci dan bezakan. Misi kini bermula. Sila ingat petunjuk ini sehingga ke penghujung misi. D.A. Dalton, T. Thompson, R.U. Rutherford, and Niels C.H.A. Cha. Unca. Mari kita mulakan. Pertama, John Dalton. John Dalton menemukan atom yang pertama. Semua atom terdiri daripada jirim iaitu zarah yang terkecil. Atom tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Atom bagi suatu unsur adalah sama tetapi berbeza daripada atom-atom yang lain. Atom bersepadu antara satu sama lain mengikut nisbah nombor bulat terkecil. Cari kata kunci. Kedua, J.J. Thomson. J.J. Thomson menemui elektron. Zarah bercas negatif. Elektron berterabur di seluruh atom yang merupakan sfera bercas positif. Jisim elektron adalah 2000 kali lebih ringan daripada atom hidrogen. Ketiga, Ernest Rutherford.
Rutherford menemui proton. Hampir semua desain atom tertumpu pada bahagian yang kecil dan padat dikenali nukleus. Nukleus mempunyai zarah bercas positif, iaitu proton. Sebahagian besar daripada atom merupakan ruang yang kosong. Elektron bergerak mengelilingi pusat nukleus. Yang keempat, Niels Bohr. Niels Bohr menemukan bahawa elektron bergerak dalam petala. Elektron-elektron bergerak mengelilingi nukleus dalam petala tertentu. Setiap orbit berjarak tetap dari nukleus dan bentuk tetap supaya jarak suatu elektron tertentu dari nukleus adalah sentiasa tetap. Akhir sekali, James Chadwick. James Chadwick menemui neutron yang bersifat neutral. Desain zarah ini hampir sama dengan proton tetapi tiada jas. Beliau mendapati bahawa semua nukleus mengandungi proton dan neutron kecuali nukleus hidrogen yang mempunyai proton sahaja. Kini anda berada di penghujung misi. Sila jawab soalan yang diberikan. Jawapan hendaklah diletakkan di ruangan komen di bawah. Soalan pertama. Apakah petunjuk yang diberikan pada permulaan misi? Soalan kedua. Apakah yang ditemukan oleh John Dalton, J. Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr dan James Chadwick? Pilih dan letakkan jawapan di ruangan komen di bawah. Terima kasih. Tahniah pelajar, anda telah berjaya menyelesaikan misi ini. Dengan ini, anda telah tahu bagaimana model atom itu dicipta. Ilmu itu luas, sekecil-kecil perkara juga ilmu. Semoga kita berjumpa di misi akan datang. Terima kasih. Bye. Dalam pembelajaran hari ini, kita akan dapat mendefinisikan nombor nukleon dan nombor proton. Yang kedua, kita akan dapat menentukan nombor proton, nombor nukleon dan bilangan elektron. Yang ketiga, kita akan dapat menulis perwakilan piawaian bagi atom. Dan yang terakhir, kita akan dapat membina rajah struktur atom dan susunan elektron. Untuk objektif pertama, apa itu nombor proton dan nombor nukleon? Mari kita lihat jadual ini. Di dalam jadual ini, terdapat bilangan proton, bilangan neutron, nombor proton dan juga nombor nukleon. Kita sudah tahu bahawa bilangan proton dan juga bilangan neutron terdapat di dalam sesuatu atom. Jadi bagaimana dengan nombor proton? Nombor proton ialah sama dengan bilangan proton di dalam nukleus sesuatu atom. Manakala nombor nukleon pula juga dikenali sebagai jumlah bilangan proton dan neutron di dalam nukleus. Jadi kita boleh lihat seperti formula ini, nombor nukleon bersamaan dengan bilangan proton tambah bilangan neutron ataupun adalah nombor nukleon sama dengan nombor proton tambah bilangan neutron. Seperti dalam jadual, kita dapat lihat bilangan proton bagi boron adalah 5, bilangan neutron bagi boron adalah 6 dan nombor proton adalah 5. Menjadikan 6 tambah 5, kita dapat nombor nukleon 11. Bagi atom neon, bilangan proton adalah 10, bilangan neutron adalah 10, nombor proton adalah 10. Menjadikan 10 tambah 10, kita akan dapat nombor nukleon 20. Bilangan proton bagi atom magnesium adalah 12, bilangan neutron adalah 12 dan nombor proton adalah 12. Menjadikan 12 tambah 12, kita akan mendapat nombor nukleon 24. Atom unsur berlainan mempunyai nombor proton yang berlainan. Sebagai contoh, nombor proton boron adalah 5 dan nombor proton magnesium adalah 10. Bilangan elektron adalah sama dengan bilangan proton disebabkan atom adalah neutral. Sebagai contoh, atom beryllium mempunyai 4 elektron dan 4 proton. Mari kita lihat contoh 1 dan contoh 2. Contoh 1. Atom aluminium mempunyai 13 proton dan 14 neutron. Apakah nombor proton dan nombor nukleon atom alumni? Jadi di sini kita mempunyai maklumat bilangan proton sebanyak 13 dan bilangan neutron sebanyak 14. Jadi nombor proton
bersamaan dengan bilangan proton iaitu 13. Dan untuk mencari nombor nukleon, kita perlu menambah bilangan proton dan bilangan neutron. Kita akan mendapat jumlah sebanyak 27. Bagi contoh 2, nombor nukleon atom kalium ialah 39. Atom kalium mempunyai 19 proton. Berapakah bilangan elektron dan neutron bagi atom kalium? Jadi di sini kita mempunyai maklumat nombor nukleon dan juga bilangan proton. Jadi, untuk mencari bilangan elektron bersamaan dengan bilangan proton iaitu 19. Dan untuk mencari bilangan neutron, kita perlu mencari hasil tolak nombor nukleon dengan bilangan proton. Jadi, kita akan mendapat 20 bilangan neutron. Sekarang kita akan lihat jadual mengenai perbandingan bilangan proton, bilangan elektron dan bilangan neutron apabila atom magnesium menderma elektron untuk membentuk ion magnesium. Apakah perubahan yang akan berlaku kepada bilangan neutron, bilangan elektron dan bilangan proton? Atom magnesium menderma 2 elektron untuk membentuk ion magnesium dan menjadikan ion magnesium mempunyai 2 elektron kurang daripada atom magnesium. Bilangan proton dan neutron di dalam atom magnesium dan ion magnesium adalah sama. Oleh itu, semasa pembentukan ion daripada sesuatu atom, bilangan proton dan neutron di dalam nukleus tidak berubah. Tanya, anda semua telah berjaya untuk menentukan nombor nukleon, nombor proton dan juga bilangan elektron. Mari kita teruskan belajar pula bagaimana untuk menulis perwakilan piawaian atom. Tapi terlebih dahulu, kita kena pilih unsur apa yang kita ingin gunakan. Neon. Baiklah, melalui rajah di sini, kita akan dapat lihat bahawa atom boleh diwakili dengan perwakilan piawaian. Jadi yang pertama di sini, kita dapat lihat ini adalah nombor nukleon. Yang di sini pula adalah nombor proton. Dan yang paling besar sekali adalah simbol unsur. Jadi untuk unsur yang kita gunakan di sini adalah neon, bermaksud simbol unsur adalah Ne, huruf N dan juga huruf E. Jadi kita sudah selesai belajar menulis perwakilan piawaian atom yang terdiri daripada nombor nukleon dan nombor proton. Tapi bagaimana pula dengan bilangan elektron? Sebab tu kita akan teruskan pula dengan belajar bagaimana untuk melukis struktur atom dan susunan elektron. Mari kita teruskan. Elektron sesuatu atom mengorbit mengelilingi nukleus pada petala masing-masing. Elektron akan memenuhi petala yang terdekat dengan nukleus terlebih dahulu. Apabila petala yang terdekat dengan nukleus telah penuh, elektron akan diisi ke dalam petala yang berikutnya. Bilangan maksimum elektron di dalam 3 petala pertama bagi unsur dengan nombor proton 1 hingga 20 adalah seperti berikut. Petala ketiga secara maksimum boleh dipenuhi dengan 18 elektron bagi unsur yang mempunyai nombor proton yang melebihi 20. Sebagai contoh, nombor proton aluminium ialah 13. Ini menunjukkan atom aluminium mempunyai 13 elektron. Elektron bagi atom aluminium disusun dengan 2 elektron diisi pada petala pertama, 8 elektron diisi pada petala kedua dan 3 elektron diisi pada petala ketiga. Susunan elektron bagi atom aluminium adalah seperti berikut. Petala terluar yang diisi dengan elektron merupakan petala valens. Elektron pada petala valens dikenali sebagai elektron valens dan bilangan elektron valens bagi aluminium adalah 3. Sifat kimia sesuatu unsur bergantung kepada bilangan elektron valens pada atom. Unsur yang mempunyai bilangan elektron valens yang sama mempunyai sifat kimia yang sama. Sekarang terdapat 2 rajah. Rajah yang sebelah kiri adalah rajah susunan elektron yang menunjukkan nukleus dan susunan elektron bagi sesuatu atom. Berbeza dengan rajah yang di sebelah kanan iaitu rajah struktur atom yang menunjukkan bilangan proton dan neutron di dalam nukleus serta susunan elektron bagi sesuatu atom. Sudah sampai di sini sahaja slot kita. Jumpa lagi dan selamat belajar perkara baru. Bye!
Assalamualaikum and hi everyone. So hari ini I akan berbincang tentang institut dan penggunaannya. But before that, let me introduce myself. My name is Siti Amanah. You can call me Nina. Amanina. Okay? By the end of this video, I hope that each one of you akan faham apa maksud institut dan tahu cara untuk kira sistem action relatif bagi institut dan akan tahulah penggunaan isotope dalam pelbagai bidang. First things first, what is isotope? So, what is the definition of isotope, kawan? So, isotope ialah atom bagi unsur yang sama. So, kat sini adalah unsur yang sama. So, masih sama. So, unsur in English we call it as element. Okay? Next, kita kena ada number of proton yang sama. Okay? Dan bilangan of proton yang sama. Bila kita ada bilangan yang proton yang sama, kita ada atom bagi unsur yang sama dan juga kita kena ada bilangan neutron yang berbeza. Okay, kalau soalan tu all these two syarat, kalau these two conditions, dan baru kita akan belajar adalah isotope. Okay. Kenapa dia isotope? Kerana kedua-dua unsur mempunyai bilangan proton yang sama dan mempunyai bilangan neutron yang berbeza di dalam nukleus. Yang kedua, objektif yang kedua kita kena tahu sistem atom relatif bagi isotope. So, ini disebut as molecular mass. Okay. Sistem atom relatif bagi isotope ini sebenarnya bergantung kepada pelimpahan semula jadi isotope dalam satu sampel. So, what is pelimpahan semula jadi ini? So, pelimpahan semula jadi ini sebenarnya adalah peratusan bagi isotope yang wujud dalam sampel unsur semula jadi itulah. Okay. Soalan dia, klorin terdiri daripada dua isotope, iaitu klorin 35 dan klorin 37. Pelimpahan semula jadi klorin 35 ialah 75% dan klorin 37 adalah 25%. Berapa formula dia? Sistem atom negatif sama dengan hasil tambah peratus isotope dengan sistem isotope berbagi dengan 100. So, ini kita akan formula. Next, kita kena substitute formula dengan formula yang dah diberikan oleh soalan. So, kita gantilah percentage of isotope. Isotope kita sekarang apa? Klorin ke, nitrogen ke, carbon ke? So, soalan adalah klorin. So, sebab atom negatif, dia tak ada unit. Penggunaan isotope. The function of isotope. Banyak sangat isotope yang kita guna dalam kehidupan harian kita. So, first kita ada bidang perubatan. Bidang perubatan, kita guna cobalt 60 untuk iodine 101. So, cobalt 60 ni kita guna dalam membunuh kanser yang ada dalam badan kita tanpa membuat surgery pun. Iodine 131. Iodine 131 ni kita guna untuk buat rawatan penyakit thyroid. Okay. Bidang pertanian. Dalam bidang pertanian kita gunakan fosforus 32. So, dalam bidang pertanian apa yang kita nak tahu? So, dengan menggunakan fosforus 32 ni, kita boleh tahu metabolisme tumbuhan tersebut. Untuk kita mengkaji metabolisme tumbuhan. So, kejuruteraan. So, dalam kejuruteraan kita ada nutrien 24. Nutrien 24 ni kita guna untuk menyelesaikan kita nak detect kebocoran pipe bawah tanah. Kita kena guna natrium 24, sodium 24 lah. Dia bidang arkeologi. Dalam bidang arkeologi biasanya kita nak check umur jangka hayat seseorang. Contohnya kan, ada plumbum 210. Plumbum 210 ni pun kita guna untuk menetapkan umur lapisan pasir dan tanah. Okay. So, ini kita pasir lah kalau kita kat sini kan. Kita nak tengok lapisan pasir ni dah berapa umur dia dekat sini. Macam tu. Okay, so this next saya ada kerjakan beberapa soalan.